Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada penonton-penonton di Facebook Live Kedah Medical Center KMC. Perkenalkan diri saya, Nur Fazira binti Razali daripada Unit Perhubungan Awam Kedah Medical Center. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudi meluangkan masa di Facebook Live KMC. Dan hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat menarik ya, iaitu keguguran. Apa salahku? Perkenalkan di sebelah kanan saya, Dr. Cik Atika Cik Anafi, iaitu pakar perubatan, perbidanan dan sakit puan KMC. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Doktor sihat hari ini? Alhamdulillah. Okey Doktor, macam mana sepanjang bulan Ramadan ni? Okey ke? Okay, so far so good. Alhamdulillah. Baiklah Doktor, kita akan teruskan topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu keguguran. Apa salahku? Apabila kita throwback pasal keguguran ni, mesti kaum wanita akan dipersalahkan. Wajib. Jadi Doktor, hari ini saya nak tanya Doktor lah. Apakah yang dimaksudkan dengan keguguran ni ya Doktor? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajra. Ya. Topik ni sebenarnya kita pilih ya, keguguran apa salahku ni sebab dia adalah masalah yang common, ya, masalah yang kerap berlaku ya Fajra. Tapi walaupun dia common, itu tidak maksud dia sesuatu yang mudah. Ya, sebab kita tengok bila utamanya kita doktor-doktor yang orang kata hadap benda ni lah kan, yang melihat pesakit-pesakit yang suffer abortion ni, kita lihat ada implikasi-implikasi bukan sahaja dari segi medical, dari segi fizikal, dari segi fizikal yang semestinya kalau kata lambat mendapatkan rawatan boleh melibatkan komplikasi atau mudarat yang serius. Tetapi juga ada implikasi kepada dari segi kesihatan mental dan emosi ya. Itu yang kita pilih tajuk ni untuk kita sama-sama bincang dan kongsikan ya. Okey, balik pada soalan Fazira tadi, apa yang kita maksudkan keguguran? Tapi saya rasa untuk masyarakat kita semua orang fahamlah kalau keguguran ni maksud dia kita lost pregnancy, kita tak dapat. Cuma kita nak tahu, mungkin kita nak tahu lebih sama ada bila masa kita kata itu bersalin, bila masa kita kata gugur. Okey, cut off point umur kandungan. Kita tengok kalau kata biasanya kalau kandungan kita melebihi 22 minggu, kita guna perkataan bersalin. Kalau kurang daripada 22 minggu ataupun berat janin yang keluar kurang daripada 500 gram, itu kita panggil keguguran ataupun abortion lah. Kalau 500 gram and above, kita panggil itu bersalin. Ya? Ini juga kita pakai sebagai panduan untuk healthcare provider untuk decide sama ada perlu orang kata didaftarkan, bayi meninggal itu perlu didaftarkan atau tidak, perlu keluarkan sijil untuk pengkebumian dan juga sama ada ibu tu entitled untuk cuti bersalin ke tidak. Ini yang kita kata perbezaan dia sama ada keguguran ataupun itu adalah bersalin ya. Kalau anything kita kata less than 22 weeks ataupun berat janin kurang daripada 500 gram, kita panggil sebagai keguguran. Bila keguguran ni tak entitled untuk cuti bersalin lah. Semua kadang-kadang kita tengok juga kesihatan ibu yang mengalami keguguran. Dari situ kita akan nilai dan kita decide berapa cuti rehat yang kita akan bagi untuk orang kata mencukupi untuk dia pulih lah dari segi kesihatan fizikal dan juga take into account kesihatan emosi dan mental dia ada jugalah. Kiranya konsep keguguran ni sangat-sangat memainkan peranan jugalah untuk kita terutamanya orang yang bekerja. Kita nak detect sesuatu tu. Jadi doktor, boleh tak doktor terangkan kat kami semua macam mana kita nak detect yang kita ni gugur? Okey, masa cakap tadi, keguguran ni bukanlah sesuatu yang jarang berlaku. Dia sangat orang kata common. In fact, kalau kata kita tengok every time seorang wanita tu mengandung, risiko keguguran tu sebenarnya tinggi, iaitu antara 10 hingga 20%. 10 hingga 20%. Maksudnya setiap kali kita mengandung, risiko kita macam tu. So contohnya kalau 5 kali mengandung, kita akan gugur 1 contohnya lah. Tapi walaupun kita kata secara amnya 10 hingga 20%, dan kadar keguguran ni sangat bergantung kepada banyak faktor lah. Terutamanya faktor umur ibu. Kalau ibu yang kita kata umur meningkat,
risiko guguran lebih tinggi. Okey, bagaimana kita tahu yang ibu ni mengalami guguran? Kebiasaannya ibu akan ada gejala. Gejala yang utama paling commonnya adalah bleeding lah, turun darah, sama ada banyak atau tidak tu bergantung kepada bila dia datang dan berapa secepat mana progres guguran tu berlaku. Ada yang ada spotting saja, ada yang bleeding, sakit terus keluar, ada juga kes-kes yang tak ada gejala. Cuma disebabkan sekarang ni kan kita ada easy access to ultrasound, scan kan, duk pergi check up bila mengandung, confirm mengandung je, urine parasitic positif dan dah pergi buat scan. Kadang kita buat serious scan, buat scan awal confirm, bila scan balik 2-3 minggu nampak janin tu tak grow. Itu salah satu cara yang kita kata makin banyak yang kita buat diagnosa awal lah. Walaupun ibu belum ada gejala, kita dah diagnose. Dalam kes-kes macam tu kita panggil miscarriage. Maksud dia janin tu dah tak grow tanpa kita sedari sebab kita tak ada gejala. Secara kebetulan kita buat scan, kita kesan. Ada juga macam tu. Tapi kebanyakan datang dengan pendarahan lah. Sekali-sekala ada yang datang dengan kita kata janin tu dah keluar. Janin tu dah keluar. Bila janin dah keluar tu ada dua pula yang kita kena pasti, sama ada dia dah keluar komplit atau tidak komplit. Cara kita kena pasti, kita buat pemeriksaan lah. Selalu yang keluar tak komplit ni, ibu akan masih ada pendarahan secara relatif banyak dan juga masih sakit sebab rahim cuba nak tendang keluar lah. Kalau nak senang faham kan, cuba nak tendang keluar. Dan juga bila kita scan, kita akan nampak masih ada lagi yang kata komponen kandungan tu. Sama ada kalau kantung dah keluar pun kadang-kadang dia bersisa uri masih kat dalam. Yang tu kita panggil incomplete. Kalau incomplete ni selalunya sakit dah hilang, bleeding pun dah kurang dan bila kita scan nampak dah tak ada. Dah tak ada dalam tu. Masa tu mungkin tak perlu buat apa-apa dah lah. Okey. Satu lagi entiti yang sangat common lah sebenarnya, yang kita panggil threatened miscarriage. Threaten ni maksud dia ancaman. Dia belum keluar lagi tapi dia dah ada gejala pendarahan sikit-sikit. Ancaman saja. Maksud dia ada kemungkinan dia akan end up dengan terus gugur keluar ataupun kandungan tu boleh progress jadi pregnancy normal balik. Ancaman guguran. Yang ini biasanya kita akan diagnose apabila ada pendarahan tapi bila kita scan janin okey. Saiz kandungan tu sama dengan umur kandungan dan kalau kata selepas umur janin tertentu, kalau kita ukur saiz dia contohnya 7 minggu 8 minggu, kita boleh nampak jantung anak. Jantung janin tu dah kita dapat nampak dalam scan, kita tahu okey ini adalah ancaman guguran. Tapi kita akan bezakan juga, kadang-kadang pendarahan dari Faraj ni ada macam-macam sebab kan. Sebelum kita kata kita buat assumption ni adalah ancaman guguran, kita akan check jugalah. Cek dalam Faraj sama ada jangkitan ke, kita cek kadang ada ketumbuhan polip ke dekat pangkal rahim yang kita tak pernah tahu sebelum ni, itu pun boleh jadi punca pendarahan masa awal mengandung. Kalau kita dah exclude tak ada benda-benda tu, selalunya kita buat kesimpulan okey ini adalah ancaman guguran, sebab itu yang orang kata antara penyebab pendarahan peringkat awal yang utama. Dan yang miscarriage saya sebut tadi, ada juga yang datang dengan bleeding. Datang bleeding bila kita buat scan, yang tipikalnya kita buat scan, saiz kandungan tu kecil daripada saiz umur kandungan kalau kita ikut kiraan tarikh kita lah. Saiz kandungan dalam scan tu kecil. Ataupun kalau kata dah sampai fasa kita nampak janin, nampak babynya, jantungnya tak ada. Macam baby meninggal kat dalam masa dia masih kecil lagi. Itu pun sejenis guguran, kita panggil miscarriage. Yang kita maksudnya kita tak tahu pun dia dah tak ada. Mungkin dah 2-3 minggu tak ada, sebab tak ada gejala kita tak tahu. Sekarang dia ada gejala, kita scan dan kita nampak actually dia dah stop growing. Yang tu kita panggil miscarriage. Otherwise benda semua duduk ada kat dalam lagi. Yang tu kita panggil miscarriage lah. Okey, satu entiti lagi yang mana ibu-ibu ni gugur dan mendapat komplikasi jangkitan. Yang tu kita panggil septic miscarriage ataupun septic abortion lah, yang mana jangkitan dah set in. Sama ada dia ada two way lah, sama ada jangkitan tu yang dulu yang menyebabkan guguran ataupun dia dah gugur kan, dia dah busuk dalam kena jangkitan, ibu datang dengan gejala jangkitan. Kalau yang ada jangkitan bersama ni, keguguran yang berserta jangkitan ni selalunya ibu akan sakit, demam. Itu tanda-tanda jangkitan yang agak serius lah. Yang ni yang antara semua ni, yang ni yang agak serius lah, yang perlu kata rawatan segera lah. Sebelum kita kata jangkitan tu merebak lah, menyebabkan sepsis dan komplikasi yang lebih serius lah.
Okey, itu kita kata jenis-jenis keguguran lah. Kiranya banyak jugalah dia punya jenis-jenis dia, doktor. Okey doktor, kalau diikutkan dengan kita punya persekitaran kita ni, kalau sebut pasal keguguran, bila sebut macam kita mengandung, kita tak boleh nak angkat berat, nanti menyebabkan keguguran. Dari segi pemakanan pun tak boleh makan benda-benda yang tajam, nanti menyebabkan keguguran. Jadi saya nak tanya doktor, sebenarnya penyebab keguguran ni disebabkan apa? Okey, nak menjawab soalan tu lah kan. Okey, pertamanya saya nak perlu bagi clear dululah kan. Okey, apa-apa yang kita buat aktiviti rutin kita, contohnya kita duduk lama kat office, kita berjalan kan, ataupun kita punya rutin exercise kan, semua orang pergi swimming, pergi jogging, cycling kan, sepatutnya tak ada mempengaruhi, tak ada efek pada kandungan kita. Kalau aktiviti yang kita dah biasa buat lah. Lainlah kalau kata kita tak pernah exercise, bila pregnant kita nak pergi exercise, kita orang kata overdoing it kemungkinan kan. Satu lagi yang kata macam faktor makanan, dari segi makanan pedas, makanan masam, tu semua tidak terbukti boleh menyebabkan keguguran lah. Tu satu. Okey, balik pada soalan apa pula penyebab dia? Okey, fakta dia adalah kebanyakan kes kalau kita ibu-ibu yang suffer keguguran ni, bila kita kaji balik dekat dia apa yang cari punca, kita cari punca sebenarnya tak ada apa pun yang kita dapat kenal pasti yang dapat explain kat kita kenapa dia gugur. Tapi kalau kita tengok daripada kajian secara saintifik lah, kalau kata kita ambil kandungan-kandungan yang gugur tu, kita buat pemeriksaan genetik. Kita buat pemeriksaan genetik, lebih dari 50% genetik tak normal. So kita dapat dari sini kita dapat buat orang kata andaian sebenarnya keguguran tu kemungkinan besar majoriti disebabkan janin tu sendiri sebenarnya tak normal. So badan kita akan discard. Itu yang antara punca utama sebenarnya. That's why kita kata kalau kita tengok bila cukup bulan, anak-anak yang tak normal tak ramai. Sebab badan kita sort of dah pilih, kita ada mekanisme untuk orang kata kontrol kita punya normal population ni, badan kita akan buang siap. So dia kata lain ada hikmah jugalah to certain extent abortion ni sebenarnya. Itu satu. Dan faktor-faktor lain, faktor genetik tu faktor utama lah kita kata. Dan faktor-faktor yang lain termasuklah kadang-kadang hormon support kandungan tu mungkin berkurang. Kalau kita tahu, kalau kata even secara fisiologi pun kita akan ada banyak hormon-hormon yang dikeluarkan oleh uri untuk cuba dikeluarkan oleh kilang telur kita untuk cuba stabilkan dinding rahim, untuk cuba support kandungan. Kadang-kadang mungkin disebabkan hormon support ni kurang, menyebabkan kandungan lebih fragile, gugur. Dalam kes-kes macam ni kadang-kadang bila kita tak tahu yang mana kita akan cuba support dengan hormon juga. Bila mengandung semula ataupun dalam keadaan yang pendarahan tapi jantung baby masih ada, kita akan support kandungan juga dengan ubat-ubat hormon lah. Itu satu. Perkara yang lain kadang-kadang bila kita ada ibu yang suffer keguguran ni, kita akan cek juga adakah dia disebabkan oleh ketidaknormalan. Contohnya rahim dia tak normal. Ada rahim yang tak normal, ada dua space contohnya, menyebabkan space bila rahim terbahagi dua, kan, dia akan menyebabkan space dia sempit. Risiko keguguran lebih tinggi. Ada septum contohnya, ada barrier dekat tengah bahagian rahim menyebabkan pelekatan tidak kukuh. Itu antara faktor-faktor ketidaknormalan rahim tu sendiri boleh menyebabkan guguran. Boleh juga kadang pangkal rahim yang tak kuat, yang tak boleh, yang bila umur kandungan yang tak boleh nak contain kandungan. Sebab kita tahu kandungan kita bila kandungan makin besar, dia makin berat. Dia makin berat. So selepas usia kandungan tu dah kita kata lebih daripada trimester pertama, lebih 14 minggu, kadang-kadang pangkal rahim tu tak kuat nak contain, dia membuka. Itu entiti yang kita panggil cervical incompetent. Sebenarnya kalau kata kita tengok keguguran fasa trimester kedua kehamilan sangat jarang, kebanyakan fasa pertama lah yang kurang 12 minggu. Tapi ada juga kita kata 5% macam tu, 5% 10% yang berlaku di trimester kedua. Yang ini antara yang kita perlu sangat buat analisa, nak pastikan dia bukan dah masalah pangkal rahim yang kita panggil sebagai incompetent. Sebab benda ni penting kita nak tahu, sebab dia boleh jadi semula, dan kalau kita tak ambil langkah awal untuk buat rawatan, bila next pregnancy tu dia akan jadi semula. Dia akan jadi semula.
Itu yang antara yang bila kita kita kata kita dapat sakit yang ada keguguran ni, itu yang kita analisa sebenarnya. Perkara-perkara yang lain kita kata yang memang kita tak boleh sahkan tapi kita tahu boleh menyebabkan keguguran, termasuklah jangkitan. Jangkitan sama ada jangkitan virus yang kita tahulah, rubella, CMV ataupun kita panggil measles, tu semua tu boleh menyebabkan keguguran. Ada juga jangkitan lain yang mungkin tidak bahaya bukan bahaya pada ibu, macam contohnya virus yang biasa-biasa, flu yang biasa contohnya. Tidak juga bahaya kepada baby, tak menyebabkan baby tak normal ke apa, tetapi bila orang kata demam yang kuat tu sendiri, febrile illness atau apa-apa sebab jangkitan, contohnya bisul lah. Bisul kat lengan lah katakan. Tak ada kaitan pun kan. Bisul kat lengan contohnya. Tapi ibu high spike temperature boleh juga kita kata induce keguguran. Walaupun kita kata mungkin jangkitan tu setempat, tak pergi ke baby dan sebagainya, boleh juga menyebabkan keguguran. Itu satu. Faktor yang lain adalah apa-apa je toksik. Benda-benda yang potensi toksik di persekitaran kita, contohnya asap okok, itu memang terbuktilah meningkatkan risiko keguguran. Sama ada kita ni pasif ataupun kita aktif, sama ibu tu merokok ataupun kita pasif ni, maksud kita tak merokok tapi suami kita duduk sebelah kita duduk tersedut asap okok, ya. Dengan kita kata drug abuse yang lain lah, drug yang lain pun boleh juga menyebabkan keguguran. Dan yang kita kata toksik daripada environment termasuklah juga chemical yang lain. Macam radiasi, kalau kata staf yang bekerja di Department X-ray contohnya lah, radiasi. Lepas tu kalau bekerja di kilang-kilang yang proses bahan-bahan chemical kan, contohnya kalau kata kat rumah tu cat ke apa ke, yang tu kita tak tahu, ada kemungkinan memberi implikasi yang negatif kalau kata kita terdedah di awal kehamilan, semasa peringkat pembentukan janin tu sedang berlaku. Okay. Satu lagi yang saya nak ingatkan tadi pemakanan. Pemakanan ni pentinglah, kita nak cuba adjust sebab benda ni boleh kita buat kan. Pemakanan ni makanan pun sama, kita cuba elakkan benda-benda yang kita sangsi ada orang kata berpotensi toksik lah, contohnya pewarna yang terlalu banyak, bahan pengawet terlalu banyak. Itu ada kemungkinan ada implikasi kepada apa orang kata survival janin kita. Dan kemungkinan antara penyebab keguguran, faktor risiko lah, tak semestinya, tapi kemungkinan menyumbang pada keguguran. Kiranya tuan-tuan dan perempuan semua, kita tak boleh nak memfokuskan dekat pemakanan. Okey, contohnya makan nanas boleh menyebabkan keguguran. Kita kena tengok faktor-faktor lain juga, sebab ni pun memainkan peranan yang penting. Okey doktor, saya nak tanya doktor, kalau kita dengar je pasal keguguran, mesti kena cuci. Jadi saya nak tanya doktor, selain daripada rawatan DNC ni, apa rawatan macam ni. Saya sentuh dulu yang mana kita kata yang entiti yang saya sebut tadi, threatened miscarriage, ancaman keguguran. Dia belum keluar lagi, tapi dah ada pendarahan. Kita kata kalau kata ada possibility dia akan terus gugur kan. Bila sampai peringkat ni, kadang kita akan cuba untuk support lah. Kita tak perlu buat DNC, tak perlu buat DNC lagi, sebab kita cuba nak selamatkan, sebab jantung mungkin nampak ada lagi, ataupun saiz kandungan tu walaupun di peringkat awal kadang kita tak nampak baby, tak nampak jantung kan, kita nampak kantung saja kan. Jadi kita masih bagi masa. Kalau gejala minima, ibu tak ada tanda-tanda jangkitan, bleeding tak banyak, kita anggap okey ni ancaman saja, kita bagi ubat-ubatan dulu. Kita support dengan ubat hormon, lepas tu kita pantau tengok macam mana lah, sama ada dia grow ke tidak. Kalau dia tak grow, kita bagi orang kata dalam masa-masa yang tertentu, kita scan balik kan. Tapi tidak, kalau nak scan balik itu bukan masa 2-3 hari lah, selalu 10 hari 2 minggu kita scan balik. Kalau ada couple yang nak tahu cepat, kadang-kadang dia orang nak tahu cepat kan, nak move on lah. Kalau gugur tak gugur, kadang kita guna ujian darah. Kita guna ujian darah, kita cek paras hormon, sebab kita tahu paras hormon beta ICG ni hormon yang dikeluarkan oleh uri kita, dia akan double dalam tempoh 48 jam. Selalu kalau kata pasangan nak tahu cepat, nak tahu segera kan, tak nak duk ambil ubat and then tak mau duk menaruh harapan kan. Sebab bila kita cakap 50-50 sama ada akan okey atau tak okey, kadang dia orang nak tahu cepat. Bila nak tahu cepat ni selalu kita buat ujian darah lah. Kita tengok 2 reading within 40 hours, dapat cepat dalam, maksudnya dalam 2 hari kita dah tahu dah status kandungan kita, sama ada kita ada peluang ke tak ada peluang.
So maksudnya kita tengok kalau level dia double, ada peningkatan kurang 80% daripada bacaan pertama dengan kedua, kita tahu janin ni growing. So kita boleh tunggu, kita terus support kan. Kalau kata kita nampak bacaan dia mendatar je ataupun makin turun, kita tahu kita dah lost that pregnancy lah, dan kita bincang di kerawatan seterusnya. Okey, menjawab balik soalan itu, antara pilihan ubat lah. Pilihan ubat bila masa untuk support lah, bila masa kita kata kita masih bukan 100% sure yang kandungan ni dah tak ada kan. Kita cuba rawat sebagai ancaman saja. Okey, yang keduanya adalah prosedur untuk kita keluarkan. Okey, menjawab soalan tu, perlu tak kita nak keluarkan kan. Cuma kita nak keluarkan ni, cuma yang kita nak cegah adalah jangkitan lah. Jangkitan dengan gejala yang serius. Gejala yang serius jangkitan ni kalau kata dibusuk dalam dah senang faham. Dia meruput, jangkitan masuk, dia akan busuk dalam dan boleh melibatkan kata komplikasi yang lebih serius. Boleh rosak peranakan, boleh dapat sepsis, jangkitan pergi merata. Itu satu yang kita takut. Yang keduanya, kalau kata kita nak buat, kalau katakan tak nak buat, nak tunggu juga pun boleh sebenarnya kalau kita tak buat DNC, tapi bergantung pada saiz kandungan. Kadang-kadang kadang-kadang kita bagi julat masa. Dan kalau kata ibu memilih untuk tak nak buat apa-apa, nak tunggu keluar sendiri contohnya lah, dah bleeding, kita dapat tahu dia dah tak ada, nak tunggu keluar sendiri contohnya. Boleh, tapi selalunya kita kena pastikan ibu-ibu faham apa risiko yang kita ambil bila kita nak tunggu. Satu, risiko jangkitan lah. Yang kedua, selalunya pendarahan ni kita tak boleh nak jangka. Bila dia nak keluar, kita tak boleh nak predict. Kan, kita tak boleh nak predict. Kita tak boleh jangka sama ada berapa lama dia nak ambil masa dia nak keluar habis tu. Yang itu pendarahan. Kadang dia boleh melibatkan pendarahan bila berpanjangan, pendarahan yang relatively banyak, mudarat kat ibu. Okey. Itu satu. Yang ketiganya adalah kalau kata ada juga kadang tu dia tak jadi apa-apa, dia dah jadi senang nak faham, jadi kematu keras kat situ. Kan, utamanya miscarriage, tak nak buat apa-apa, period pun tak datang, berkatakan tak ada bleeding, period pun tidak datang, memang dia pun tak boleh move on lah, period pun tak datang, kalau sebulan dia jadi keras kat situ pun ada. Dan kadang dia nak move on, nak mengandung lagi, semua kadang-kadang akan ada masalah lah. Tapi selalunya pengalaman kita lah, bila kita bagi tahu apa pilihan yang ada, kalau kata tak nak buat apa-apa boleh, tapi kena datang follow up. Selalu kalau milih untuk tak nak buat apa-apa, saya tengok balik seminggu sekali sebab saya takut nanti jangkitan set in contohnya kan. Ataupun ibu akan ada bleeding banyak sampai affect dia punya hemoglobin contohnya. Kita akan discuss dia masa ke masa, tengok apa yang terbaik, apa yang dipersetujui dengan oleh ibu yang suffer keguguran lah. Selalu macam tu. Tapi selalunya pengalaman saya, dia orang nak rawatan yang one off lah. Betul lah. Selesai. Bila kita dah cuci tu, saya tak payah fikir dah. Kalau tidak, you nak kena ulang alik. Lepas tu balik pun nanti risau. Tiba-tiba tengah malam bleeding banyak macam mana. Kan? Dengan sakit lagi sebab dia gugur ni. Macam proses bersalin juga. Bila rahim nak tendang keluar, you akan ada contraction. Kadang-kadang dia lambat keluar, you duduk sakit lama tu, you duduk tahan sakit, duduk ambil ubat tahan sakit, which is not good jugalah. So selalunya dia prefer one off treatment kan. Dan dalam kita kata dalam rawatan kita pun dalam keadaan yang terkawal. Berbanding dengan kalau tengah malam bleeding tengah banyak, kena buat emergency lagi, katakan sangkut dekat pintu menyebabkan bleeding banyak, dan nak kena buat tengah-tengah malam prosedur untuk cuci DNC tu contohnya lah. So kita sebenarnya lebih prefer kepada sesuatu yang kita terancang, kita dalam keadaan yang stabil, kita berpuasa sebagainya untuk bis penuh, kita buat di dalam tempat yang kata plan lah. Sana yang terancang kan. So maksud kita buat tengah hari ni, petang dah boleh balik, something like that, dalam keadaan yang kontrol, berbanding dengan sebab kalau kita tak nak buat apa-apa, nak tunggu keluar sendiri pun belum tentu berjaya keluar habis. Betul. Kalau kita dah keluar, kita kena duk pantau pula keluar dah habis ke belum. Kalau tak habis, sama jugalah. Cycle yang sama lah. You balik, okay, you tengok bleeding you kan. Lepas tu you datang balik next week, kita scan balik tengok keluar habis ke tak. Belum habis lagi, another week you datang balik. Okay, kebanyakan pesakit tak prefer macam tu. Dia tak prefer macam tu. Selalu semua nak one off treatment kan. Senang kita kata sebab kalau sebelum ni kebaikan orang kata macam nak kata apa yang kita nak buat adalah
surgery tu, prosedur tu. Tapi sebenarnya prosedur tu adalah prosedur yang selamat. Betul. Utamanya bila kita buat dalam keadaan yang kita kontrol. Kita dah cek kesihatan ibu, kita buat ujian darah, macam sekarang ni kita buat COVID screening. Kita buat lagi, kalau kat kita buat lagi tes tambahan. Kita buat saringan electrolyte dia, kita buat saringan gula darah dia, HB dia, semua kita buat sebelum kita buat untuk pastikan ibu di dalam keadaan yang fit untuk melalui prosedur ni, dalam fit untuk melalui proses ubat bius. Dan kita buat pun dalam keadaan yang bukan buat kat bilik bersalin, bukan buat kat klinik. Kita buat di dalam tempat yang kita orang kata InsyaAllah yang kita orang kata kontrol, kita jaga dari segi sterility dia, barang-barang dia, dari segi kebersihan dia, kita buat di bilik operation. Kan? So maksud dia kita dalam dan doktor yang buat pun doktor-doktor yang terlatih. Kan? So maksud dia secara umumnya pada saya dia risiko yang sangat berisiko rendah bila kita dah ada set package yang macam tu. Kita dah ada package yang macam tu. Ibu disaring, ibu kita prepare kalau HB low, kita prepare, kita optimizekan masuk darah kalau hemoglobin low. Prosedur pun dilakukan doktor terlatih, sama ada doktor bius ataupun doktor yang cuci pun doktor yang terlatih, doktor yang berpengalaman. So saya tak nampak kat mana yang orang kata takutnya berisiko tingginya prosedur tu berbanding dengan kita memilih untuk tunggu dan lihat pada masa kita duduk risau. Bila nak keluar ni, kan? Bila nak keluar, takut bleeding banyak, takut infection step in tu je. Setakat ni bila kita bagi pilihan dekat ibu-ibu tu, jaranglah yang nak memilih untuk buat rawatan lain untuk tunggu dan lihat dan tunggu dia keluar sini sampai habis tu. Sekali-sekala ada, tapi jarang. Sekali-sekala ada, tapi dia sanggup ulang lah. Duduk dekat dengan hospital dan dia orang kata senang nak datang. Yang tu selalu kita bagilah. Kita katakan, kalau tidak memang kita cuba pujuk-pujuk lah. Kita pujuk-pujuk macam tu. Kita bagi dia orang faham lah sebenarnya dia orang yang pilih. Tapi yang penting kita bagi dia orang faham apa kelebihan, apa kekurangan. After all dia orang yang decide lah yang mana dia nak. Tapi dari segi pengalaman macam tu lah. Selalu memang nak selesai lah macam tu. Kiranya rawatan ni ada macam-macam lah yang boleh kita lakukan. Cuma setiap rawatan yang kita pilih tu, kita kena tanggungllah risiko tu sendiri, doktor kan? Betul. Okey, doktor. Saya nak tanya doktor, apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk kita nak mengelak ataupun nak mencegah risiko keguguran ni? Okey. Dia macam ni, kalau kita tengok penyebab dia tadi kan, penyebab dia tadi tu macam penyebab utama dia kan dikaitkan dengan kromosom ataupun genetik yang tak normal. Yang ni berlaku secara ad hoc, maksud dia dia jadi dengan sendirinya dan selalunya tidak berulang sebab dia bukan penyakit keturunan ke apa, kebanyakan masalah. Yang saya cakap lebih 50% tu yang kalau ikut kajian saintifik tu disebabkan janin tak normal kan. Yang ni memang kita tak boleh nak kontrol. Semasa peringkat kita kata pembentukan janin tu, peringkat pencantuman orang kata genetik material daripada lelaki dan perempuan tu dia ada salah. Dia ada salah kita kata kombinasi apa contohnya lah ya, yang menyebabkan benda tu tak normal dan yang tu kita tak boleh nak ubah. Tapi yang bagusnya yang itu berlaku orang kata sporadik. Maksud dia berlaku ad hoc saja. Dia tak akan jadi balik selalunya kebanyakan masa. Yang tu dia tak boleh nak buat apa. Cuma ada perkara-perkara yang dia kan banyak faktor, multifaktorial, banyak faktor. Ada faktor-faktor lain kita boleh adjust. Contohnya kalau kita tengok ibu-ibu yang kita kata yang overweight, ibu-ibu yang underweight, yang kurus pun dia pun tinggi risiko untuk gugur. Yang ini satu. So maksud dia kita dapatkan berat kita yang rancang satulah. Kita rancang kandungan kita. So bila kita sebelum kita mengandung tu kita dapatkan idea body weight seboleh mungkin lah. Seboleh mungkin. Itu pertama. Yang keduanya yang boleh membantu adalah kita mulakan acid folic. Acid folic 400 mikrogram ataupun 4 miligram. Dan kalau sebolehnya, kalau ikut kajian, benefit ni kita akan nampak benefit untuk mengurangkan kecacatan sistem saraf janin. Kalau kita ambil seawal 3 bulan sebelum kita mengandung. Ambil awal. Kalau kita duduk merancang nak mengandung, kita dah start dah acid folic. Ini salah satu cara. Dan yang lain-lainnya tu, termasuklah kita elakkan jaga pemakanan kita, jaga kita punya elakkan expose kepada orang kata toxic environment macam yang saya bincang tadi. Dan satu lagi yang sangat penting sebenarnya untuk ibu-ibu yang ada masalah perubatan. Contohnya ada diabetes ataupun ada apa-apalah darah tinggi ke, masalah thyroid toksikosis,
masalah autoimmune disease SLE ke contohnya. Yang ini sebelum dia mengandung sepatutnya jumpa dulu dengan pakar yang menjaga untuk cuba optimumkan keadaan kesihatan mereka, dan cuba orang kata elakkan ubat-ubatan yang kurang selamat untuk janin. Cuba sebab ada ubat yang mungkin tak berapa bagus untuk kita janin, tak ada orang kata safety dia tu kita sangsi, kita elakkan. Kita tukar ubat-ubatan. Itu cara kita optimumkan keadaan kesihatan masalah perubatan ibu tu sebelum mengandung. Dan of course masa sama kita kena dapatkan pendapat doktor yang menjaga kita, pendapat obstetrician, pakar sakit perbidanan, sama ada sesuai tak masa tu untuk kita mengandung, kan? Kadang sebab kita tak nak nanti ibu-ibu yang ada masalah perubatan, contohnya SLE yang tak kontrol, tengah ada orang kata flare, tengah aktif, buah pinggang tengah orang kata ada problem. Kita tak nak bila mengandung nanti satu hal pula kita nak kena gugurkan. Sebab takut nanti ibu dapat galang buah pinggang yang permanent dan sebagainya. Disease akan flare lagi teruk. Itu yang kena ada. Yang terbaiknya plan pregnancy. Plan pregnancy itu adalah untuk bukan saja untuk cegah keguguran ni, tapi untuk kita kata keselamatan sepanjang proses kehamilan dan juga bersalin, terutamanya untuk ibu-ibu yang ada masalah perubatan. Jadi planning tu adalah sangat penting lah untuk kita pregnant ni, untuk jaga kandungan kita. Doktor, saya nak tanya doktor, berdasarkan pengalaman doktor, bagaimana penerimaan pasangan tu sendiri kalau pasangan mereka ni mengalami masalah keguguran? Okey. Dia kan apa orang kata implikasi lah kan. Kita kata kalau dari segi emosi lah, kita tengok dari segi emosi, penerimaan dari segi emosi tu berbeza-beza lah kan. Berbeza dari segi yang kita tengok lah. Kalau katakan kandungan tu kandungan yang pertama dan tak plan pun, baru kahwin, kadang-kadang tak ada plan pun, tapi bila mengandung tu memang syok lah kan. Mesti dia orang seronok juga. Kadang ada juga yang jadi macam sedih dan sebagaimana, yang sangat sedih kan, tapi ada juga yang relax-relax aja kan. Bergantung. Tapi yang pastinya kalau kata kandungan tu adalah orang kata kehamilan tu kehamilan yang intended, yang ada plan, kehamilan yang orang kata wanted lah orang kata kan. Wanted memang akan ada efek lah. Ada briefing period lah untuk dia orang terima benda tu. To the extent yang ada yang denial kan. Terutama yang memang sangat marak, contohnya lama tunggu nak mengandung kan. Dah lama tunggu nak mengandung, ni baru dapat sebatang tahun berkahwin, ni baru dapat mengandung, contohnya sama ada secara sendiri ataupun melalui keadaan bantuan. Dah banyak buat sebelum ni tak dapat, contohnya dah buat IVF 2 kali tak dapat, tiba-tiba mengandung sendiri. Jadi dia orang akan ada orang kata impact secara orang kata kepada kesihatan mental tu lebih sikit daripada yang kita nampak lah, expected lah. Ada yang kadang-kadang pesakit kita yang kadang-kadang isterinya cool aja. Dapat terima bila kita explain kan. Tapi yang menangisnya suami kan. Maksud dia macam memang ada major impact lah. Kalau ada something yang kita duk tunggu-tunggu kan, something yang bukan saja kesihatan fizikal, tapi yang kata kesihatan emosi dan mental couple yang terlibat tu kan. Itu tak termasuk lagi yang denial. Ada yang denial maksudnya tak percaya. Kita kata kandungan ni dah tak ada kan, tak percaya. In fact banyak yang datang tu kat kita kadang-kadang ada juga for second opinion. Dia pergi kat klinik sini kata tak ada. Mai balik dekat klinik saya just nak second opinion. Kan boleh juga, ada juga yang macam tu. Tapi kalau kata yang denial state ni kadang-kadang ya kita bagi masa. Kalau tak ada apa-apa yang mudarat kan, tak ada apa mudarat, gejala ringan, kadang-kadang kita bagi masa lah. Kita bagi masa untuk dia orang cool down kan. Terima benda tu pelan-pelan, baru kita discuss balik macam mana rawatan yang seterusnya lah. Macam tu. Okey doktor. Apabila seseorang wanita ni dia dah gugur, lepas tu saya nak tanya doktor, berapa lamakah tempoh masa yang sesuai untuk dia dan pasangan untuk merancang mengandung semula? Okey. Dia macam ni, dia tak adalah kita kata yang orang kata strict guideline lah nak kena ikut berapa lama kita nak kena rehat, setengah tahun ke apa ke, tak ada. Cuma yang pastinya biar kita recover dulu.
Recover dulu secara yang terbaiknya kita, sebab kita kalau boleh nak kena ada plan pregnancy sebab kita nak cuba optimizekan keadaan kesihatan. Betul. Okey, dengan kita nak elakkan tadi yang saya cerita apa faktor yang mungkin menyumbang keguguran, kita nak cuba elakkan faktor-faktor tu. Pada masa sama kita nak kena orang kata dalam keadaan yang happy-happy je lah. So kita dah recover dari segi fizikal, kita dah recover dari segi emosi kita. Itu yang terbaik. Lepas tu satu lagi, kita kena mulakan lah yang macam cakap tadi, asid folik, kita dah cuba jaga pemakanan kita jaga jangan kita expose benda toksik, itu kita dah kena start. Kalau kita ada masalah perubatan, kita dah dapatkan advice yang awal macam mana nak optimalkan keadaan masalah perubatan kita. Of course sebelum tu memanglah selepas masa guguran tu sendiri, kadang kalau doktor akan cuba kenal pasti apa punca dia. Ada juga yang kadang-kadang punca tu perlu dirawat dulu. Contohnya kita kenal pasti ada fibroid ke. Kan? Yang berada, yang kata-kata yang mengganggu ruang tempat lekat janin. Contohnya kita panggil submucosa ataupun intramural fibroid yang duk stretch permukaan. Kata ya mungkin itu yang punca dia gugur masa pertama kalinya. Mungkin kita kena buat rawatan tu dulu. Maksudnya kita sediakan ibu ni dalam keadaan yang paling optimal lah untuk mengandung semula, bergantung kepada apa penyebab dia dan kesediaan pasangan lah. Cuma selalu kalau pesakit saya selalu nasihatkan, macam mana kita nak tahu badan kita ni dah pulih sepenuhnya. Kan kita nak tahu, kan kita ada luka-luka dekat dinding rahim, kesan gugur apa semua, macam mana kita nak tahu kita dah pulih sepenuhnya. Kalau dalam keadaan tidak ada apa-apa masalah yang lain lah. Selalu saya suruh dia orang tunggu sambil-sambil ambil asid folik, saya suruh tunggu period datang dulu. Tunggu period datang 2-3 kali baru kita cuba mengandung. Baru kita cuba mengandung. Sebab bila kita kata kita dah datang period tu, maksud dia layer tempat lekatan janin dalam tu, sama ada kita perlu cuci atau tak cuci, dia dah orang kata bentuk layer yang baru. Kan? Layer yang tempat janin lekat tu sebenarnya layer yang sangat dinamik. Dia ada orang kata membina, dia menebar, dia turun sebagai period. Layer tu tempat yang janin lekat sebenarnya. So kita tunggu dia sembuh sepenuhnya dan indikator dia sembuh, kita datang period cantik lah. Itu yang selalu saya pesakit saya lah. Tunggu period datang 2-3 bulan normal, baru kita sambil-sambil kita ambil asid folik awal dengan optimiskan masalah perubatan kita, baru kita cuba mengandung. Maksudnya doktor, dalam masa 2-3 bulan tu kita bolehlah ada planning dekat kita dan pasangan kita. Contohlah kita sendiri sebagai perempuan ni kenalah makan nasi folik, lepas tu amalkan gaya hidup yang sihat, dan pasangan kita sendiri pun yang merokok terutamanya, cubalah kurangkan merokok ataupun janganlah merokok di depan pasangan sendiri kan doktor kan. Jadi tu semua memainkan peranan yang penting untuk kita merancang mengandung semula. Baiklah doktor, nampaknya kita ada soalan daripada penonton di Facebook Live KMC. Soalan yang pertama daripada Puan Norihan Mel. Doktor, apa yang menyebabkan ancaman keguguran tu ya doktor? Okey, ancaman keguguran ni yang kita kata threatened miscarriage ni. Yang ni sama juga. Macam saya cakap tadi, kalau kata kadang dalam bila kita cuba kaji kan apa yang berlaku dalam masa pemeriksaan kita tak dapat jawapan yang jelas kan. Kita dapat jawapan jelas, tapi macam saya bincangkan tadi, antara punca keguguran tu sendirilah. Selalunya kalau kata genetik dia tak normal, macam saya cakap lah, bila cukup bulan tak banyak pun yang survive sampai cukup bulan kan. Kemungkinan yang itu bukan. Tu selalunya kita assume kadang-kadang dia mungkin disebabkan support hormon yang kurang. Support hormon yang kurang. Sebab bila kita mengandung, kita punya sarung telur tu untuk cycle yang kita pregnant tu, dia akan keluarkan hormon progesteron. Dia akan hormon progesteron ni dia akan stabilkan dinding rahim tempat janin lekat, dia akan relaxkan rahim. Bila hormon ni kurang, kadang-kadang dia boleh juga menyebabkan dinding rahim tak stabil. Dan boleh juga kita kata trigger gejala awal untuk guguran ni. Itu yang kadang-kadang secara kita assume mungkin hormon kurang, kita akan bagi support. Tapi ada banyak lagi perkara-perkara lain. Contohnya ancaman ni yang kadang kita tak sihat, ada jangkitan virus ke apa pun boleh jugalah. Yang mana kita tak dapat nak usahkan sebenarnya. Yang mana. Sebab banyak faktor yang boleh mempengaruhi sebenarnya. Baiklah doktor, soalan kita yang kedua daripada Puan Norihan Mel juga.
Dia tanya, apakah langkah yang sepatutnya diambil oleh ibu sekiranya mengandung semula selepas keguguran berlaku? Ada risiko untuk gugur semula ataupun tidak ya doktor? Okey, tadi saya tahu kita dah bincang panjang lebar tadi kan apa langkah-langkah betul. yang perlu diambil untuk mengurangkan risiko jadi semula kan. Cuma saya nak macam mana ya, nak highlightkan kat sini plan pregnancy lah. Secara amnya plan pregnancy. Bila kita plan pregnancy barulah kita boleh kontrol yang lain tu. Optimiskan keadaan kesihatan kita, ambil asid folik, kurangkan berat badan sebelum pregnant dan sebagainya kan. Yang tu yang pentingnya keyword kat sini plan pregnancy. Betul. Kan? Tu satu. Okey, ada risiko tak untuk jadi balik? Macam saya cakap tadi. Kalaupun disebabkan genetik ketidak abnormalan yang menyebabkan kita keguguran, benda ni berlaku orang kata secara sporadik, ad hoc saja, tak semestinya dia berulang. Dalam kebanyakan masa dia tak berulang. Kalau katakan kita katakan kali ni kita gugur, kemungkinan untuk kita dapat kandungan sangat tinggi. Kalau kita tengok berapa banyak kes yang mengalami orang kata keguguran berulang, yang kita definisikan sebagai 3 kali lah, 3 kali berturut-turut gugur. Sangat jarang. Dalam banyak-banyak keguguran tu, satu je dalam 100 yang kita kata recurrent. Sampai 3 kali, dia 3 kali atau lebih lah. Bila kita kata recurrent ni, kita boleh pilih lah sama ada 2 kali ataupun 3 kali ni, kita perlu siasat lebih detail. Siasatan ke tidak, kita tak perlu. Sebab apa? Memang common keguguran ni. So chances untuk next pregnancy tu akan elok, cantik adalah sangat tinggi. So ibu tak perlu risau. Tapi kalau kata dah berulang 2 kali, 3 kali, yang itu yang kita akan nasihatkan untuk buat ujian lanjut. Untuk kita kena pasti ada faktor yang kita boleh modify. Contohnya ujian darah lah selalunya. Kita boleh nak cek kromosom, kita boleh nak cek penyakit-penyakit dalaman. Penyakit dalaman ni kadang-kadang kita tak nampak. Betul. Belum timbul lagi gejala. Contohnya SLE lah. Kadang tak ada gejala dan ibu boleh datang dengan duk gugur-gugur je. Gugur banyak kali, nanti another 10 years baru timbul gejala sakit sendi lah apa semua. Dia boleh jadi juga presentation penyakit-penyakit autoimun. Contohnya SLE lah, kita pernah tengok kes-kes macam ni. Satu lagi yang antibody, yang kelainan antibody sendiri ada dalam badan kita yang attack tisu kita sendiri, termasuklah janin. Itu pun boleh berlaku, kita panggil antiphospholipid syndrome. Yang tu pun kita akan buat saringan kalau kata kejadian gugur ni berulang. Bila kita tahu keadaan ni, sebenarnya kita boleh ada rawatan-rawatan yang boleh yang kita membantu mengurangkan risiko keguguran untuk keadaan-keadaan ni lah. Yang kita kata bila kita dah buat diagnosa tu, kita akan bincangkan. Kalau tidak, kalau kata sekali gugur tu tak perlu risau. Risiko untuk mengandung semula dengan kita kata dapat kandungan yang normal sangat tinggi lah. Tapi saya juga nak tekankan di sini. Risiko guguran ni sangat berkait rapat dengan umur. Umur ibu. Sebab apa? Kita tahu bila umur, kita sebagai wanita, bila umur kita meningkat, telur kita bukan setakat makin kurang. Dia makin kurang dari segi number, tapi dia juga makin kurang dari segi kualiti. So dengan kualiti ni, maksud risiko kita nak dapat ketidaknormalan genetik, ketidaknormalan genetik ataupun kromosom sangat tinggi. Sebab tu kalau kita tengok trend untuk keguguran, kalau kita tengok dari segi umur. Okey, umur macam Fazira kan, kalau kata kita 18-25 tahun, risiko mungkin campur tolak 10 hingga 15% setiap kali mengandung risiko gugur. Tapi contoh saya dah 49 tahun kan. Kalau saya mengandung, risiko gugur saya mungkin dah 85%, 90%. Kan? Ini statistik yang betul lah ni. Kalau kita 45 tahun, 80%. Kalau umur 35 tahun, dah 30%. 1 dalam 3 tiap kali kita mengandung, kita akan gugur. Sebab tu penting, ini yang benda yang ni kita perlu, benda yang kita boleh adjust lah. So make sure kalau kata kita belum complete family, umur dah kita kata dah 35 kan. Rasa tak cukup lagi anak baru 2 orang katakan lagi. Janganlah tunggu sampai umur 40, 45 pun nak pregnant kan. Ni saya nak kongsi lah. Sebab kadang bila ibu-ibu tak tahu implikasi umur tu macam mana. Kan. Sebab tu bila kita tengok pregnancy yang survive tapi baby abnormal, contohnya Down syndrome. Kan, contohnya Down syndrome tu yang boleh survive kan, dan sampai cukup bulan tak bersalin semua kan. Yang tu pun kita tengok dia berkait dengan umur. Memang orang muda kita kata overall 1 dalam 600 katakan.
apa orang kata kadar untuk dapat anak down kan. Tapi kalau kita tengok dalam kelompok ibu yang umur 40 tahun, satu dalam 80, satu dalam 100. Kan maksud dia lebih tinggi. Itu yang saya rasa take home message saya hari inilah. Nak jaga dengan umur kita tu, sebab kita tak nak yang kita kata kalau kita nak mengurangkan risiko guguran, nak mengurangkan risiko kita dapat anak-anak yang orang kata anak-anak yang tak normal kan. Kita mungkin ibu bapa mungkin kata okey, kita pasrah dapat anak tak normal pun tak apa. Kita boleh kita kata, tapi how about baby tu? How about baby tu kan? How about baby tu kan? Dia akan suffer pula kan. Itu yang kadang-kadang itu yang kita kena cuba adjust lah. Apa yang terbaik. Betul. Faktor umur ni sangat memainkan peranan Okey, penting. umur memang sangat penting. Dan kan kalau nak jaga umur ni pun satu lagi kalau berkaitan dengan abortion ni ada yang satu abortion juga. Abortion kalau kata Mak Saleh abortion ni maksud dia yang dibuat tau. Dia guna perkataan miscarriage. Tapi kita je guna abortion. Kalau cakap kat depan Mak Saleh abortion ni maksud dia abortion yang kita induce. Okey. Kalau perkataan abortion tu sebenarnya ada juga yang kita kata yang bila dah termengandung tu, bila selalunya yang tak ready lah, umur dah meningkat ni takut. Ada kesedaran yang risiko-risiko anak tak normal dan sebagainya, risiko nak kena penyakit selagi dah tinggi kecemasan bila umur dah 40 something. Ada isu pula nak kita kata nak go for abortion. Kan? Yang ni sebenarnya kita rasa frust sebab apa? Benda ni something yang kita boleh kontrol kan. Merancang lah. Ini masuk isu lain pula lah. Merancang keluarga yang tak nak sentuh lah. Tapi itu pesanan saya. Jangan letakkan kita sebagai healthcare provider ni di dalam keadaan yang serba salah. Kan? Saya selalulah memang dapat lah. Tapi kita rasa frust lah. Rasa frust. Kan? Kenapa atas kita pula yang nak kena terjebak kan? Bila dia minta untuk gugurkan dan sebagainya. Kan? Itu saya minta sangat-sangat rancang kan. Kalau kata kita tak bersedia, memang elakkan something yang kita tak unwanted tu lah, kita tak mau. Yang unwanted tu kita tak mau. Tapi iyalah sebab risiko guguran ni pun tinggi, tapi ada juga yang survive, itu yang jadi isunya. Perancangan memainkan peranan penting. Kita plan. Okey, soalan seterusnya daripada Puan Fisha Halim. Doktor, saya masih menyusukan anak sulung. Jika saya mengandung, adakah saya boleh alami keguguran disebabkan menyusu badan? Okey, soalan dia boleh ke menyusukan badan menyebabkan keguguran? Ya. Okey. Dia macam ni, dia secara umum lah saya bagi, menyusu badan ni safe. Kalau kita mengandung safe. Ni secara umum lah. Tapi sebenarnya faktor yang mempengaruhi isu dia di sini adalah bila kita menyusu, ada satu hormon yang dipanggil hormon oksitosin. Yang akan hormon oksitosin ni sebenarnya fungsi dari segi masa menyusu adalah dia akan rangsang kita kata rembesan susu dari segi dia mengecut ke otot. Otot dekat duct saluran susu tu untuk eject susu keluar. Itu fungsi oksitosin tu semasa proses menyusu. Ya, yang secara fisiologi dia akan lebih level dia berbanding dengan orang yang tak menyusu lah oksitosin. Dan apa pula oksitosin ni punya impact pada rahim? Sebab rahim pun ada otot yang sama dengan otot di duct tu, otot licin. So rahim kita ni boleh respon kepada oksitosin ni. Respon dari segi dia duk ngecut kontrak. In fact kalau kata lepas bersalin pun kan, ubat-ubat yang kita bagi dekat ibu untuk bantu rahim kecut tu sebenarnya oksitosin tu. Ubat hormon tu untuk bantu rahim kecut, untuk kurangkan pendarahan dan oksitosin. Itu efek dia akan menyebabkan rahim ada contraction. Cuma positifnya bila kita kalau ibu mengandung dalam spacing yang bagus. Contohnya dia tunggu 2 tahun kan. Bila 2 tahun, anak yang kita susukan ni dia dah start makan macam-macam benda. So kebanyakannya susu ada tapi susu tak banyak pun. Dan anak ni pula menyusu untuk orang kata short leisure je. Bukannya dia nak menyusu sangat. Jadi kita boleh assume oksitosin tu hormon yang boleh orang kata menyebabkan impact negatif pada kandungan yang baru ni sangat rendah. So kita boleh kata selamat. Tapi sekiranya kalau katakan anak yang menyusu ni kecil lagi, contohnya tak sempat nak merancang kan, anak baru umur katakan 4 bulan, 5 bulan kan, kali pertama my period dah turun mengandung contohnya lah. Kemungkinan impact dia mungkin ada risiko.
Ada risiko je lah. Selalu saya suruh tengok macam ni lah. Kalau patient tanya saya tengok awak perhati sendiri. Waktu awak menyusu, awak ada rasa cramp tak rahim? Contraction kan? Ada rasa aktiviti rahim tak? Kalau you rasa sengal-sengal macam you menyusu masa lepas dalam mantang kan, bila kita menyusu lepas bersalin terutamanya, bila kita menyusu kita akan rasa rahim itu akan kecut. Waktu sakit batu merayal lah, senang orang kita faham kan. Kita akan rasa rahim itu kecut disebabkan oksitosin itulah. Dia duduk mengecut dan kita sakit lebih sikit kalau kita lepas bersalin sebab ada darah. So rahim nak tendang keluar darah tu bila ada aktiviti, so kita akan sakit lebih sikit. You ada rasa sengal tu tak? Rasa sengal, rasa contraction tu tak? Kalau ada, you better stop penyusuan tu. Kan bila menyusu tu you ada rasa sengal tak dekat you punya peranakan tu rahim lah, dekat bahagian bawah hari-hari lah. Kalau ada rasa sengal, better stop. Tapi macam cakap tadi lah, dia dikaitkan dengan level oksitosin ni. Kalau katakan proses penyusuan tu dah tinggal sisa-sisa je, umur anak dia pun dah besar, dia dah favor makanan lain, nyusu ni sikit saja, rangsangan tu kurang, selamat je nak bagi menyusu tu sebenarnya. Cuma kalau kata anak yang menyusu tu masih muda, susu banyak lagi, kita perhatikan ada tak gejala tu. Gejala impact kita kata aktiviti rahim tu. Kalau ada sesengal masa menyusu sebagainya tu, selalu kita advise untuk cuba hentikan penyusuan tu. Maksudnya kita boleh cek sendiri benda tu. Secara umumnya dia selamat lah. Tapi kena perhati pada saya lah, advice saya pada pesakit macam tu. Tengok sebab kita tak boleh nak deny kata fungsi oksitosin tu. Memang kita tahu dari segi fisiologi dia tinggi sikit untuk ibu menyusu. Dan kita tahu oksitosin tu memang ada efek kepada otot rahim. Dia boleh menyebabkan contraction. Kan? Menyebabkan contraction, takut itu yang trigger orang kata keguran. Okey. Doktor, soalan yang seterusnya daripada Puan Afizanur Muhammad Siddiq. Adakah ujian hormon membantu seseorang wanita bagi mengelakkan keguguran ni, doktor? Ujian hormon mengelakkan guguran. Okey. Macam mana? Ujian hormon waktu mana? Buat waktu mana ni? Saya tak dapat. Okey, macam ni. Ujian hormon ni kalau kata kita tadi mungkin saya sebutkan hormon progesteron tu perlu untuk support kandungan, kan? Tapi hormon ni dia adalah level hormon ni ada dinamik, kan? Dia bukannya level tu maintain ikut fasa cycle period kita, dia ikut fasa umur kandungan kita. So dia bukanlah ujian yang rutin. Sebab contohnya lepas kita gugur kita buat, expected lah level tu akan rendah, kan? Level tu akan rendah sebab uri semua dah, kita kata dah die off, dah tak fungsi yang cantik untuk keluarkan hormon tu, kan? Contohnya lah. Jadi bukanlah kata praktis yang common lah, yang kata paras hormon tu tak digunakan untuk sama ada paras hormon dan progesteron untuk support lah, untuk pemantauan ataupun untuk diagnosa lah sebenarnya. Okey doktor, seterusnya daripada Puan Syikin. Doktor, saya pecinta kucing. Betulkah bakteria di dalam najis kucing ni sebenarnya boleh menyebabkan keguguran? Okey. Saya jawab betul atau salah dululah. Jawapan dia betul lah ya. Betul. Cuma sama ada berapa berat risiko dia. Cuma saya diskusi berapa berat risiko dia kalau kita duduk main kucing, kan? Kita berisiko berapa berat risiko nak gugur ni. Okey. Kucing ni sebenarnya dia yang ada dekat dia tu adalah germ yang kita panggil Toxoplasma, Toxoplasma gondii. Dia ni bukanlah dia germ tapi dia bukan bakteria, sebenarnya dia protozoa, dia parasit lah. Dalam keadaan imuniti kita yang normal, kita tak ada apa-apa. Kalau kita dapat jangkitan, kita tak tahu pun kita ada jangkitan tu, kita sihat je. Dalam keadaan kita yang normal, orang yang sihat, orang yang imuniti dia normal. Tapi kalau selalu dia akan ada gejala, kalau orang yang imuniti rendah contohnya pesakit HIV. Dia boleh dapatlah jangkitan kebesaran dekat brain dia, dekat sistem saraf dia. Itu okey. Efek kepada kandungan pula, kalau ikutkan kajian tu dia boleh menyebabkan keguguran kalau jangkitan tu berlaku dekat-dekat nak mengandung ataupun masa mengandung peringkat awal. Dia boleh ada menyebabkan keguguran. In fact kalau kata jangkitan tu pada ibu tu berlaku kemudian pun dia boleh efek pada janin yang keluar tu. Walaupun sampai cukup bulan, kan? Cuma how strong, macam seberat mana risiko jangkitan semut dan semua guguran tu, berapa persen yang disebabkan oleh jangkitan ni, yang itu yang kita kata
kita tak ada bukti klinikal yang menunjukkan bukti yang tepat menunjukkan tu penyebab dia. Walaupun sebenarnya kucing ni ramai orang main kucing. Betul. Sebab kalau ikutkan saya ikut baliklah sebab ada kajian-kajian yang dijalankan nak tengok kan. Tapi tak jelas. Contohnya kalau kata emang orang yang gugur ni kita buat blood test. Nak test pun satu hal, nak detect kuman tu pun bukan senang. So kita buat test tengok antibody. Bagi kita tahu bila kita kena jangkitan, kita ada antibody terhadap kuman tu. Itu cara kan. So dia pun tengok orang yang gugur dengan orang compare dengan orang yang bersalin normal ni. Ada tak antibody dalam golongan ibu-ibu ni? Ada peningkatan tapi sebenarnya bukanlah banyak. Ada antibody dalam ada artikel yang saya baca tu 3% dalam ibu yang ada positif antibody yang bersalin normal, 8% dalam ibu yang gugur. Yang ada antibody. Kan. Tapi bila ada antibody ni satu lagi yang kita nak tahu, adakah jangkitan ni jangkitan lama ataupun ini kan jangkitan yang baru. Yang tu pun kita tak boleh nak kena pasti sebab untuk jangkitan kuman ni kalau jangkitan macam COVID ni senang nak cakap kan. COVID ni kalau fasa awal kita nampak IgM dia naik dan selepas kita kata berapa hari berapa hari ke-10 macam tu IgM akan turun. IgM ni yang acute, fasa acute ni akan turun. Tapi tidak untuk jangkitan ni, toxoplasma ni. Sebab apa? IgM ni yang sepatutnya dia indicate jangkitan yang baru, dia boleh berada bertahun dalam darah ibu. So kita tak tahu sebenarnya ini kisah lama ke ataupun baru ke sebab keguguran ni ataupun ibu ni memang pernah dapat jangkitan 3-4 tahun dulu. Kan? Body dia respon macam tu. Yang tak ada kaitan pengguguran. Jadi kita tak boleh nak sahkan. Sebab tu, ibu sekarang kalau dulu kalau ada ibu yang kerap gugur 2 atau 3 kali, memang standard lah kita buat test yang kita panggil TOCHUS ni. Toxoplasma, satu megalovirus semualah. Tapi kalau ikut yang current guideline ni, toxoplasma ni kita tak payah buat dah. Sebab apa? Kita buat pun tak memberi yang kita maklumat yang kita boleh react lah. Dia tak membantu tak membantu pun. Takkan jangkitan tu yang dah berapa lama otak mestinya menunjukkan yang kandungan yang gugur ni sebabkan benda tu. Itu. Okey. Lalu ni macam mana kenapa berat tak kita nak dapat jangkitan ni kan? Okey. Macam cakap tadi sebenarnya kita tak rasa pun bila kita dapat jangkitan. Tapi kalau kita kena ada risiko lah kalau kita kena dalam fasa aktif dia tapi kita tak tahu pun sebelum dengan semasa peringkat awal tu. Boleh dapat guguran tu satu. Tapi kebanyakan orang yang bela kucing ni kucing indoor kan. Kucing indoor kalau kita tak bagi kucing dapat jangkitan ni daripada benda-benda yang dia makan lah. Ataupun kalau dia mix dengan stray cat mungkin dia dapat dari stray cat lah kalau dia duduk kat luar kan. Kalau kata kucing yang duduk dalam rumah saja dan kita pula tak bagi makan makanan mentah, kemungkinan kucing ni tak ada pun jangkitan tu. Betul. Kan? Dan kalau ada jangkitan pun macam mana kita nak kurangkan risiko protozoa ni pindah pada kita. Sebab protozoa ni kucing akan keluarkan darah najis dia. So kalau orang yang nak mengandung ataupun dalam fasa awal mengandung, elakkanlah handle najis dia tu. Dan kalau kata tak ada siapa-siapa dalam rumah tu yang boleh handle najis, dia je yang peminat kucing, orang lain tak minat. Contohnya saya lah kan. Okay? Dia je yang minat, dia kena pesah juga. So pastikan ambil langkah berjaga-jaga lah. Sebab dia punya transmission dia melalui kontaminasi yang kata-kata bakteria, bukan bakteria, protozoa tu, germ tu yang berada dalam feces. So maksudnya lepas kita settle tu, kita bersih kan, cuci diri apa semua macam tu lah. Lepas satu lagi kalau kata kita kata orang yang ada kucing, tapi sebenarnya orang yang tak ada kucing pun kalau dia duk bercucuk tanam ni dengan tanah-tanah daripada mana ataupun ada stray cat kat keliling rumah dia, kan, dia bercucuk tanam pun dia boleh dapat kontaminasi, boleh dapat juga jangkitan ni walaupun dia tak bela kucing. Itu je. Jadi isu dia kat sini mana kena jaga ni je lah. Apa-apa yang jaga pergi bersih je lah, itu je. Baiklah doktor, soalan yang seterusnya daripada Puan Fashu Sacak. Selain folic acid, adakah perlu ambil vitamin-vitamin lain doktor? Okey. Yang terbukti yang kita kata untuk mengurangkan setakat ni lah yang terbukti untuk mengurangkan risiko kecacatan janin saraf dia adalah asid folik lah. Tapi kita tahu ada juga kita kata suplemen-suplemen lain yang boleh membantu untuk meningkatkan kualiti telur, kan?
kualiti telur, kualiti sperm. Ini untuk kes-kes yang spesifik lah. Kadang kes-kes yang kata infertility, ketidaksuburan, kadang-kadang kita advise. Kan bila ada masalah kadang-kadang telur ada kan, suami pun okey tapi mungkin benda yang kita tak nampak dari segi kualiti. Kadang yang tu kes-kes macam tu yang kadang kita advise untuk ambil suplemen yang ada mengandungi minerals contohnya lah yang boleh untuk tingkatkan kualiti telur dan juga sperm. Tapi yang ini bukanlah untuk semua orang. Tapi trend orang sekarang ni suka nak makan suplemen kan. Tapi cuma saya suka nak ingatkan sini, as long as kita ni on diet yang healthy. Healthy diet sebenarnya semua tu dah ada. Mineral, vitamin C semua tu dah ada dalam diet normal kita. Lain dah kalau kata orang yang macam kontrol makan kan, yang adalah yang certain food dia skip ke apa ke macam mana, mungkin orang tu mungkin perlu ambil suplemen ekstra. Kalau tidak dalam keadaan diet normal tak perlulah. Buat masa sekarang ni yang kita recommend adalah acid folic lah. Yang lain tu kalau diet kita normal, healthy diet tak perlu. Okeylah doktor, soalan yang terakhir daripada Puan Siti Khadijah. Doktor, kandungan saya 28 minggu. Selamatkah untuk berpuasa? Okey, soalan ni kalau kata sejawab secara umum lah. Secara umum kalau ikut kajian tu secara umum tak ada implikasi pada janin kita. Kan? Tak ada implikasi pada janin kita sebenarnya nak berpuasa sepanjang kehamilan kita. Tapi tengok jugalah fasa mana. Kalau kata fasa yang awal ada muntah-muntah tu memang tak boleh lah kan. Memang mungkin sukar lah. Kalau kata fasa hujung-hujung pun sama juga. Kadang ibu cepat orang kata atas faktor-faktor kandungan yang dah syarat sebagainya kan, ibu dah rasa tak selesa sebagainya pun kita kata kadang ibu itu atas kesihatan ibu lah, senang nak cakap. Atas kesihatan ibu. Satu lagi kita tengok kalau ibu-ibu yang ada masalah yang perlu rawatan, contohnya kencing manis kan, mungkin doktor akan cuba adjust bagi jadi sehari 2 kali. Sebelum sahur dengan sebelum berbuka kan, sebelum berbuka. Tapi sekiranya kontrol kita tak cantik, mungkin kita kena orang kata berkorban kan, dan ganti semula puasa kemudian lah. Tapi secara umumnya boleh. Kalau kata badan kita cukup kuat, kita ada rasa nak pitam ke apa ke yang boleh membahayakan juga dalam kita pregnant kan. Nak pitam ke hujung ke apa ke, kalau tak ada apa, kita rasa kuat, kita rasa sihat, tak ada masalah sebenarnya. Dan kajian menunjukkan tak ada efek pun dekat kandungan. Sebab bila kita puasa sebenarnya, walaupun kita tak makan, badan kita ada banyak storage. Betul. Untuk energi kita, ada banyak kita glukos yang dah jadi dalam bentuk store kan, dalam bentuk store dekat fat layer kita, dekat liver kita. Yang itu yang akan digerakkan untuk kita bagi kita energi, bagi kita energi dengan fungsi-fungsi tubuh yang lain. Dan ini pun anak akan dapat yang sama kan. So maksud dia kalau kata ibu okey, anak akan okey. Tapi kalau ibu tu rasa tak okey, better lah kan. Ada juga yang kadang pesakit kata kalau kata dia puasa baby tak aktif. Baby tak aktif kan. Tapi bila kita scan apa semua, kita buat kita pantau air ketuban, kita pantau growth dia, nampak sepanjang cantik je, tak ada masalah kan. Kita boleh nampak CTG semua cantik. Kita buat Doppler tengok pengeras semua elok kan. Tapi ini atas kalau kadang ada benda yang kita tak nampak kan. Benda tak nampak, sebab tu saya kata tengok pengalaman sendiri. Kalau kata ada efek dari segi rasa, dari segi kesihatan dia, keselesaan dia, dari segi orang kata mungkin aktif tak aktif anak dia, kemungkinan lebih baik tangguhkan dulu. Lebih baik tangguhkan dulu daripada mungkin kita dah scan, kita dah apa, buat CG semua tak ada apa. Tapi duk susah hati lah pula kan. Susah hati lah pula baby tak aktif. Itu pun tak bagus jugalah. Kenapa kita nak ambil risiko, kenapa kita nak bebankan dengan orang kata additional, orang kata unnecessary stress kalau kita ada pilihan kan. Benda tu boleh kan, ibu mengandung dah diharuskan kalau ada keperluan untuk delaykan puasa tu. Kiranya kalau kata kita pregnant, secara umumnya kita boleh berpuasa lah. Cuma bergantung pada diri kita sendiri. Jangan paksa kalau tak mampu. Ya, betul. Okeylah doktor, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi doktor, terima kasih kerana menonton KMC awak ni, dan teruskan like dan follow Facebook KMC untuk program-program kami yang selanjutnya lagi. Baiklah doktor, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Dah kali ketiga saya cakap.
Saya nak minta doktor bagi beberapa pesanan lah ataupun kongsikan beberapa pesanan dengan penonton di KMC awak. Okey, sebagai orang kata penutup lah kan. Saya sebenarnya macam ni lah, kita jawab balik soalan tajuk perbincangan kita hari ni lah kan. Keguguran apa salahku kan. Kalau kita sebenarnya semua orang dah jelas kan. Ada masa kebanyakan masanya kita tak bersalah lah sebenarnya kan. Kalau disebabkan orang kata ke tidak normalan genetik secara ad hoc tu kan, yang berlaku sendiri tu, kita tak boleh nak kontrol, tapi ada faktor-faktor lain yang kita boleh kontrol kan. So take home message hari ini, jangan salahkan diri, satulah. Ya mungkin tak bersalah. Yang kedua, have a plan pregnancy. Supaya kita boleh kontrol faktor-faktor yang mungkin tak berapa strong menyebabkan, tapi kita boleh orang kata usaha. Itu sebahagian daripada usaha kita. Sebagai usaha kita, prinsip kita sama aja. Apa-apa pun dalam kehidupan kita, dalam area benda lain pun kena ada usaha lah. Betul kan lah. Kita nak dapat hasil yang baik, kena ada usaha. Lepas tu kan doa. Kalau kita diuji tu, kita tawakal lah. Itu prinsip kita dalam apa-apa pun dalam kehidupan kita. Dan satu lagi saya nak address kat sini. Okey, dalam setiap keguguran tu kita dah tahu dah apa faktor dia. Jadi kita tahu mungkin ada hikmah dia. Betul. Dan itu kita kata konsep tawakal kita lah. Mungkin ada hikmah. So kita orang kata kita kena redha dan kita move on lah. Dan kita usaha balik. Usaha, doa dan tawakal, itu je apa-apa pun kan. Mungkin kita kata bila kita dah jelaskan ini, semua orang akan nampak lah kan. Mungkin kita harapan dengan bila dah dapat maklumat ni, ibu-ibu yang kata diuji dengan Quran ni akan lebih positif lah. Akan lebih positif. Itu je. Okeylah doktor. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Cik Atikah kerana sudi berkongsi sedikit banyaklah ilmu pada hari ini berkenaan dengan tajuk kita, keguguran apa salahku. Jadi semoga, saya harapkan semoga ilmu yang kami